Assalamualaikum dan salam sejahtera buat semua murid yang cemerlang yang berada di hadapan cikgu. Okey, walaupun kita menjalankan sesi PDPR tidak bersemuka, tetapi cikgu harap semua bersemangat ya. Seperti mana cikgu semangat, kamu pun harus bersemangat untuk menjalankan sesi ini ya. Okey, jadi first kali cikgu akan lakukan permainan. Kamu mesti berminat kan dengan permainan? Okey, permainannya adalah cikgu menyediakan 3 jenis kad cinta. Okey, hanya 3 orang sahaja yang boleh memilih kad warna masing-masing. Bulatan. Ros bulat. Saya Okey, 3 Fiza, segi, cikgu. 3 segi. Okey, baiklah. Yang ketiga adalah Atika punya, okey? Okey. Jadi kita lihat di paparan skrin sekarang ni, cikgu ada sediakan slide tempat apa yang dan siapa yang terkena dulu. Okey. Pusat membeli belah. Okey, kita lihat siapa. Fiza yang dapat pusat membeli belah. Jadi, Fiza, okey, boleh cikgu tanya. Pusat Fiza tinggal di mana? Dekat mana? Kedah, Okey, cikgu. di Kedah. Okey, jadi bayangkan dalam situasi Hafiza sedang pergi ke shopping mall tu. Tempat pertama yang Fiza akan pergi apa? KFC, cikgu. Oh, KFC. Okey, suka sangat KFC dia, okey. Jadi, macam mana Fiza tahu itu KFC? Itu tempat KFC. Dari logo dia, cikgu. Okey, baiklah. Terima kasih Fiza. Yang kedua kita lihat paparan slide sekarang ni. Makmal Sains. Siapa yang kena ya? Rose. Rose kena. Okey, jadi pertama sekali yang Rose nampak, apa yang ada kat dalam Makmal Sains tu? Banyak barang. Banyak barang. Okey, jadi apa yang menyebabkan Rose takut untuk sentuh barang-barang yang berbahaya tu? Dia simbol eksplosif lah. Ya, jadi jelas di situ logo ataupun bukan logo, simbol. Simbol itu memberikan peringatan ataupun sesuatu arahan untuk kita tanpa berkomunikasi. Okey, jadi seterusnya cikgu akan paparkan video ni. Kamu akan kaitkan apa ni yang cikgu tunjuk ni? Apa kaitannya dengan topik kita nak belajar hari ni? Apa sebenarnya? Jom kita saksikan. Mama kami sudah pulang, mana janjinya? Jujur ada yang enak. It has to be ayam goreng McD. There's nothing like it. Order McDelivery or drive-through. Easy. Kamu dah tengok kan tadi berkenaan iklan-iklan tadi, semuanya mesti menjadi tanda tanya kan? Okey, jadi sekarang ni cikgu nak wakil seorang untuk menjelaskan kepada cikgu apakah iklan tersebut membuktikan apa? Maksudnya iklan tersebut menunjukkan apa? Okey, seorang? Logo dia, cikgu. Okey, betul. Iklan tersebut adalah logo. Dia merupakan identiti sebuah syarikat ataupun organisasi. Okey, sesi PDPR kita pada hari ini iaitu mengenai simbol dan logo. Tapi sebelum tu cikgu nak paparkan satu video yang berdurasi selama 1 minit lebih kurang. Jadi cikgu harap kamu dapat memberikan kerjasama dengan memberi tumpuan sepenuhnya mengenai video yang cikgu nak paparkan ini supaya kamu lebih faham. Okey? Jadi, jom kita tengok.
tajuk yang tadi cikgu paparkan mengenai simbol dan logo. Jadi, cikgu nak wakil seorang daripada kamu untuk terangkan dengan cikgu apa yang kamu faham tentang video tadi. Saya cikgu. Atika Diana. Silakan. Yang saya faham dalam video tadi, simbol tu dia salah satu pemudah cara untuk kita memahamkan. Contoh macam jalan raya kan, macam tu. Kalau untuk logo tu yang saya faham, dia mewakili macam untuk satu persatuan macam tu cikgu. Okey, terima kasih Atika Diana. Okey, nampaknya Atika memahami mengenai pengertian simbol dan logo. Jadi, cikgu nak minta lagi seorang daripada kamu untuk terangkan mengenai kefahaman kamu mengenai simbol dan logo. Cikgu rasa Ros boleh? Simbol tu dia boleh logo tu dia boleh gabung rupa dengan huruf. Okey, baiklah. Jelaslah tadi bahawa antara kamu majoritinya telah memahami pengertian simbol dan logo. Okey, cikgu ada tips untuk kamu mengingati antara simbol dan logo itu, iaitu kalau simbol kamu ingat dia sebagai peringatan. Peringatan secara bergambar, secara visual. Contohnya seperti dilarang merokok. Jadi gambar rokok dipalang untuk tu sebagai tanda tu je tanpa perlu berkomunikasi. Dan lagi satu merupakan logo. Logo tu dia merupakan identiti. Jadi kata kunci untuk logo adalah identiti ataupun perlambangan sesebuah syarikat yang dibina. Okey, tapi logo ni dihasilkan secara rupa bentuk digabungkan dengan huruf ataupun secara huruf sahaja. Logo ni pelbagai. Okey. Jadi seterusnya cikgu akan menerangkan mengenai ciri-ciri simbol dan logo serta jenisnya. Okey, cikgu harapkan fokus ya. Okey, jadi ciri-cirinya ada banyak, tapi cikgu nak bagikan satu ciri-ciri yang lebih mudah untuk kamu membezakan antara duanya. Okey, iaitu simbol dia dalam bentuk gambar, dalam bentuk visual. Okey, kalau logo pula dia gabungan rupa dan huruf ataupun huruf sahaja. Okey, contohnya macam tadi siapa ni? Cikgu lupa namanya. Isha. Isha ada menunjukkan cap kapak. Okey, cap kapak tu dia ada guna dua, iaitu rupa dan huruf. Okey. Jadi seterusnya mengenai jenis-jenis simbol dan logo. Cikgu pasti kamu pun dah tahu, tapi cikgu nak recap balik, nak ingatkan semula itu ada dua jenis yang kamu perlu ingat, iaitu objek buatan manusia lagi satu adalah alam semula jadi. Wah, hebat-hebat ya kamu semua. Isha, kamu inspirasikan Rosnah ke? Jadi di sini cikgu Aisyah? harap kamu jelas dengan pengertian dan secara terperinci cikgu terangkan mengenai ciri dan jenis supaya kamu faham dengan lebih jelas lagi. Okey, seterusnya cikgu ada satu permainan untuk kamu explore mengenai simbol dan logo. Okey. Permainan ini adalah kamu kena explore dekat kawasan persekitaran kamu, persekitaran rumah kamu, dalam atau luar, untuk kamu cari contoh-contoh simbol dan logo yang kamu dapat di persekitaran kamu. Cikgu bagi masa dalam 30 saat sahaja. Okey? Jadi semua bersedia? Go! Okey cikgu, jap. Semua dah bersedia? Okey. Nak tunjukkan hasilnya daripada cikgu? Saya buka kamera cikgu. Okey. Cikgu, saya dah jumpa semua, dah. Cikgu yakin dah bersedia di hadapan kamera. Sila Okey. buka Jumpa dah, kamera, tunjukkan bukti hasil eksplorasi kamu. Sekejap cikgu, saya dah buka kamera. Saya dah buka. Sekejap. Line sangkut cikgu. Okey, jadi semua boleh tutup kamera. Cikgu faham ada yang masalah atas line yang tak betul, tak apa. Baik cikgu.
Asalkan kamu menunjukkan bukti yang kamu mencari eksplorasi mengenai simbol dan logo. Okey, jadi berdasarkan hasil yang kamu dapat tu, cikgu nak kalian semua menghasilkan simbol ataupun logo berdasarkan contoh-contoh yang anda dapat. Seperti contohnya Atika Diana. Atika Diana jenama Milo. Okey, maksudnya Milo itu bertemakan makanan. Jadi Atika Diana boleh reka secara kreatif logo berkaitan makanan. Contohnya Atika mempunyai syarikat makanan apa. Okey, Atika boleh create ataupun cipta logo yang baru. Manakala jika anda buntulah, memang dah tak tahu nak buat apa, gunakan barang yang sedia ada. Contohnya macam Rose, dia ada VEET. Okey, VEET itu ada VEET, tulisan tu boleh inovasikan jadi tulisan tu berangkai ke apa ke, janji diinovasikan berdasarkan idea anda sendiri. Cikgu nak lihat kreativiti anda semua, ya. Okey, jadi cikgu bagi masa dalam 25 minit ke 30 minit untuk kamu hasilkan. Jika tak faham, boleh tanya kepada cikgu. Jangan malu-malu, cikgu akan terangkan semula. Okey? Alright, masa pun dah tamat. Cikgu yakin semua pun dah siap dengan hasil karya logo masing-masing. Okey, minta untuk anda semua buka kamera, tunjukkan hasil karya anda. Cikgu je, cikgu. Rose belum siap lagi, cikgu. Okey, cepat sikit. Saya punya dah macam hantu terbang dah, cikgu. Okay, dah cikgu, dah. Okay. Dah buka dah. Okey, tunjukkan. Alright. Wah, Isha cap Rose Inspirasi daripada Rosnah ke? Dia dengki dengan saya tu, cikgu. Maksudnya saya letak big Syah. Saya inspirasi daripada saya. Dia tanya tajuk. Cikgu perlukan seorang untuk explain karya logo kawan anda. Okey, Rose, tolong explain untuk karya logo Isha. Apa yang Isha, buka kamera balik, Isha. Kefahaman mengenai simbol dan logo. Line kot. Ada nampak ni? Dah buka dah. Nampak. Rose nampak. Dia tak nampak. Okay. Isha, awak buat cap kapak ke tapi gunakan nama saya? Ya, betul. Okay. Saya nampak simbol pedang tu. Saya nampak dekat sini ada pedang, ada apa tu? Saya tak tahu tu apa. Saubot. Tahu? Nak nampak kan ubat jenama Cap Rose ni memang ampuh. Memang kuat. Gitu. Lepas tu mungkin Rose ni adalah Rose ni nama bunga kan. Mungkin bau cap kapak version yang Isha buat ni wangi. Biasa kan bunga cap kapak. Kalau cap kapak kan dia bau berangin kan. So saya nak nampakkan logo ni nampak cap kapak tu bau wangi dan kuat dan ampuh. Macam tu lah cikgu. Betul ke? Betul. Tapi ada something yang awak tertinggal. Apakah jenis logo yang Isha hasilkan tersebut? Ingat lagi tak ada 2 jenis? Objek buatan manusia. Betul. Dan kemudian ciri-cirinya apa, Rosnah? Bagi saya satu contoh ciri-cirinya. Dia gabungan dengan huruf. Terbaik. Tepat sekali. Terima kasih, Ros. Sama cikgu. Seterusnya saya nak tanya ownernya, penciptanya. Warna apa Isha akan hasilkan dekat logo tu? Warna harmoni.
Okey, kalau harmoni, pastikan warna itu satu kumpulan yang sama ataupun dia mempunyai kumpulan yang panas, sejuk dan sebagainya. Faham? Faham cikgu? Okey, jom kita lihat flashback balik hasil-hasil karya kawan-kawan anda. Menarik kan? Jadi, ada satu pemenang yang cikgu akan pilih. Pemenang tu mestilah dia mencukupi syarat-syarat ataupun kefahaman mengenai simbol dan logo yang mereka hasilkan. Okey, pemenangnya adalah Isha. Dah cikgu. Okey. Tahniah Isha, jadi sebagai ganjaran ataupun penghargaan daripada cikgu, cikgu akan hadiahkan satu digital painting wajah kamu, iaitu potret mengenai diri kamu. Okey, seperti contoh yang cikgu tunjukkan. Menarik kan? Okey, ini adalah digital painting. Wah, gelar. Kenapa cikgu hadiahkan digital painting? Okey, Hebatnya. cikgu akan kaitkan dengan mengenai simbol dan logo. Okey, untuk pengetahuan kamu, syarikat di luar sana menghasilkan simbol dan logo menggunakan kemahiran digital seperti Photoshop ataupun illustration. Okey, mungkin akan datang ada rezeki kamu akan ceburi bidang-bidang ini seperti graphic design dan sebagainya. Okey, tahniah Isha. Sebelum kita tamatkan sesi PDPR kita, cikgu ada satu perkara nak umumkan kepada pelajar-pelajar yang dikasihi, iaitu di mana anda dikehendaki membahagikan kumpulan sebanyak 3 kumpulan, iaitu kumpulan pertama akan pergi ke cyber cafe, kumpulan kedua akan pergi ke pusat rekreasi ataupun pusat sukan, dan kumpulan ketiga akan pergi ke pusat membeli belah. Okey? Jadi, kamu bahagikan kumpulan sama rata untuk pergi ke 3 tempat ini. Bila kamu dah pergi ke tempat ini, kamu perlu mencari mengenai simbol dan logo seperti yang cikgu dah ajar sebentar tadi. Jadi, kalian perlu gabungkan ataupun letakkan bukti-bukti yang kalian jumpa di dalam PowerPoint ataupun segala aplikasi yang secara kreatif. Kemudian minggu depan kita bentangkan. Faham? Okey, terima kasih semua. Jumpa lagi. Assalamualaikum.